لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Al-Fadhil Ustaz, yang berhormat Al-Fadhil Ustaz Dr. Ahmad Mushidi bin Mustafa yang berusaha tim pengurusan Gabungan Iman yang dipimpin oleh Konras Neti Mansur, yang dihormati lagi di sini para jemaah muslimin muslimat yang sudah hadir mengikmarkan Taman Ilmu Taman Syurga Gabungan Iman pada malam ini. Tanpa melengahkan masa, kita teruskan majlis ini dengan mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Dr. Ahmad Mushidi untuk menyampaikan kuliah maghrib dengan fikah bab solat. Dengan segala hormat, dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Allahumma tammim bi khairir rahmanir rahimin. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir umurana. Allahumma rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma amin. Amma ba'd. Masih kepada moderator dan sidang jemaah muslimin muslimat yang hadir pada kuliah pada malam ini secara Google Meet. Alhamdulillah, pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala beri keluangan masa untuk sama-sama kita hadir dalam majlis ilmu pada malam ini, dan insyaAllah kita akan sambung lagi berkaitan dengan sambungan salat berjemaah, yang mana merupakan salah satu daripada tuntutan dalam kita menyempurnakan ibadat solat yang disyariatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bukannya kalau kita sembahyang secara sendirian itu tidak sempurna, kan? Kalau cukup dengan syarat, cukup dengan rukun, maka sempurnalah sembahyang kita. Maka Nabi membuka ruang kepada kita dengan memberi satu bentuk ibadat secara jama'i, secara berjamaah, khusus bagi ibadat yang terbesar iaitu solat. Maka nak tak nak kita kena ikut dengan mengikut daripada garis panduan yang ditetapkan oleh agama. Maka dalam melakukan ketaatan ini dia ada kaedah, kan? Dalam buat ketaatan ini dia ada kaedah. Berdasarkan kaedah daripada hadis Nabi SAW, "Idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum," atau kama qala. Bila mana aku perintahkan kamu untuk buat sesuatu perkara, maksudnya ada perintah daripada agama, sama ada daripada Quran, daripada hadis Nabi SAW, perintah untuk kita laksanakan, maka fa'tu minhu mastata'tum, maka buatlah mengikut daripada kadar kemampuan kita. Jadi kita buat mengikut daripada kadar kemampuan kita, sebab kemampuan orang ini tak sama. Allah Ta'ala bagi kekuatan, kudrat bagi orang ini tak sama. Jadi maka pada masa tersebut kita buat mengikut kemampuan. Allah SWT dah memang mengetahui kadar kemampuan kita ni, ada yang lemah, ada yang tak mampu, bukan tak mampu langsung tapi kekuatannya tak sebagaimana orang yang mana semangatnya kuat dan sebagainya. Maka dah bagi ruang kepada kita buat mengikut daripada kemampuan kita. Jadi daripada dasar kemampuan kita tersebut, dia kena ada peningkatan daripada satu masa ke satu masa. Tetapi berbeza dengan larangan. Kalau benda yang dilarang dalam agama, Nabi SAW kata, "Idza nahaitukum anhu," bila mana dilarang kamu untuk melaksanakan suatu perkara, maksudnya ada tegahan dalam sesuatu perkara, fajtanibu, maka jauhilah. Maksudnya bukan jauhi mengikut kadar kemampuan kita, tak. Nak tak nak kita kena jauhi. Kalau benda tersebut termasuk daripada ruangan dosa larangan daripada Allah Ta'ala, maka kita kena jauhi. Berbeza dengan perintah. Perintah ni kita buat kadar termampu, dan kita usahakan mengikut kadar kemampuan kita, insyaAllah lama-lama dia akan jadi kesempurnaan. Baik, maka sama juga dalam ibadat solat ini, kan?
Ibadat solat ini lebih-lebih lagi berjemaah dia memerlukan kepada training. Dia perlukan kepada latihan. Kadang-kadang kita tengok kita ni tak mampu untuk sembahyang berjemaah secara 5 waktu, sehari semalam. Tak apalah, kita ambil sembahyang-sembahyang yang besar. Kan? Sembahyang-sembahyang yang besar. Antaranya apa dia? Sembahyang subuh, kan? Sembahyang isyak, sembahyang asar. Cuba jaga dulu. Lepas tu tambah dengan sembahyang zuhur, dengan sembahyang maghrib, kan? Mungkin dengan zuhur dengan maghrib tu waktu yang agak terkejar-kejar. Okey, kita ambil maghrib dengan isyak itu, isyak dengan subuh itu mungkin lah kita sempat. Okey, buatlah. Kita tak mampu buat secara berjemaah di masjid, tak apa, buat di rumah dahulu. Lepas tu kita tambah peningkatan kita lama-lama ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dalam konteks mukadimah awal, nak tunjuk kepada kita solat berjemaah ini salah satu ruang yang dibuka oleh agama untuk kita menyempurnakan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, muslimin muslimat sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita nak sambung lagi berkaitan dengan solat berjemaah pada hari ini, iaitu berkaitan dengan kalau minggu lepas saya ulang sedikit, kita sebut berkaitan dengan adab. Adab seorang makmum. Adab seorang makmum ini ada beberapa perkara. Antaranya makmum tersebut dia pastikan dia ini orang yang mana usahakan untuk kejar fadilat takbiratul ula. Yang kedua, seorang makmum dalam dia jadi makmum, adabnya usahakan jangan dia tergesa-gesa masuk dalam saf ataupun untuk mengejar rakaat, melainkan pada tempat-tempat yang tertentu. Ini kita dah sebut dah minggu lepas. Dan sebagai seorang makmum, adabnya juga adalah dia niat berjemaah. Niat berjemaah. Bila mana dia niat berjemaah, ini salah satu daripada adab dia, itu mengejar fadilat sembahyang berjemaah. Dia ikut belakang imam itu sendiri. Itu antara daripada adab yang kita sebut sebelum inilah. Baik, malam ni saya nak sambung. Benda ni saya telah sentuh secara tak langsung sebelum ini, berkaitan dengan masbuk dan muafiq. Tak apalah, benda yang kita ulang, benda yang disebut sebenarnya dia banyak berlega di sisi perbuatan kita bila mana kita sembahyang berjemaah. Daripada sudut definisinya dan daripada sudut pelaksanaannya. Dan kita akan sentuh ada lebih kurang 9 perkara yang dikatakan sebagai keuzuran, sebagai keuzuran yang berlaku pada seorang makmum yang dikatakan sebagai makmum muafiq. Dalam kita sembahyang ini, sama khususnya kita sebagai makmum, sama ada kita ini makmum yang muafiq ataupun kita makmum yang masbuk. Kita makmum yang muafiq ataupun kita makmum yang masbuk. Maka kedua-dua makmum ini, sama ada dia makmum muafiq atau dia makmum yang masbuk, dia dah dapat fadilat 27 ataupun fadilat berjemaah itu sendiri. Tetapi daripada sudut lebihnya, maka kita tak nafikan bahawa orang yang paling awal itu maka dia lebih awal dan dia lebih utama dan lebih daripada sudut fadilatnya, maka dia adalah makmum yang muafiq sebab dia daripada awal lagi bersama dengan imam. Baik, maka makmum yang muafiq itu yang masbuk itu tak salah, kan? Bukannya dia tak dapat fadilat. Fadilat berjemaah itu dia dapat, tetapi fadilat daripada setiap keberadaan bersama dengan imam itu dia tak dapat. Kat situ dia tak dapat. Tak apalah, sekurang-kurangnya diusahakan untuk dapat sembahyang berjemaah itu sendiri. Baik. Secara definisi secara umumnya, kita dah sebut sebelum ini, saya nak ulang balik. Makmum yang muafiq ialah makmum yang sempat membaca Fatihah ketika mana imam itu berdiri. Kan? Ketika mana imam masih lagi berdiri, maka dia sempat untuk baca Fatihah. Tak kira lah imam itu tengah baca apa, imam baca Fatihah ke, ataupun imam tengah baca tengah baca surah ke, surah panjang ke surah pendek, maka seorang makmum ini dia datang, maka dia takbir masuk dalam sembahyang. Ketika mana imam masih lagi berdiri, maka dia sempat habiskan bacaan Fatihah dia. Siapa sempat habis baca Fatihah ni? Makmum lah, kita lah, kan? Kalau kita jadi makmum, maka kita sempat habis baca Fatihah kita, maka ketika itu kita adalah makmum yang muafiq. Muafiq ini adalah yang wafaqa, iaitu sepakat. Maksudnya kita selari, kita selaras dengan imam. Maksudnya bila mana kita selari dengan imam, maka setiap pergerakan kita mesti selaras dan selari dengan imam itu sendiri. Sebab perkiraannya dikira pada ketika mana qiyam dan kita sempat baca Fatihah. Dan kadar bacaan Fatihah kita itu adalah bacaan Fatihah secara sederhana. Bukannya secara perlahan, bukannya secara terlalu laju sangat. Maksudnya kalau baca secara sederhana, kita sempat habis.
Kan? Contoh, imam tengah sembahyang, kita pun masuk dalam jemaah tersebut. Takbir, Allahu Akbar. Kita pun baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita baca dengan laju. Okeylah. Yang tajwid itu dipendek-pendekkan. Ambil dua. Okey. Tajwid dengan makhraj huruf. Okey, settle. Tapi laju kita baca. Bukan kiraan macam tu. Kiraan bacaannya adalah standard. Adalah secara adatnya biasa, pertengahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Standard. Itu kiraannya. Tapi kalau kita tengah baca dalam keadaan macam tu, tiba-tiba imam rukuk. Kita baca ihdinas siratal mustaqim. Imam pun rukuk. Bila mana imam rukuk, maka pada masa tersebut kita ini boleh jadi makmum yang masbuk, bukan muafiq. Sebab apa saya guna istilah boleh jadi? Sebab kadang-kadang menjadi kesalahan seorang makmum bila mana masuk dalam sembahyang, dia dah datang mungkin tidak seawal jemaah yang awal-awal takbir bersama dengan imam, dia lewat sedikit saja. Maka dia hakikatnya dia adalah makmum yang muafiq. Tetapi disebabkan dia masuk dalam sembahyang, dia bersibuk dengan bacaan sunat. Ingat, sebelum daripada bacaan Fatihah ini, dia ada banyak bacaan sunat. Bacaan sunat yang asasnya adalah doa iftitah. Doa iftitah. Yang kedua adalah at-ta'awuz, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang ketiga doa. Dia ada doa sebelum baca Fatihah. Dalam riwayat ada disebut. Ini boleh tengok dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi rahimahullah ta'ala disusun bacaan-bacaan doa yang Nabi SAW baca sebelum baca Fatihah. Allahumma ba'ini baina khataya kama ba'atal bainal masyriq wal maghrib. Ada lagi beberapa doa lagi minta ampunnya dengan zikir-zikir tertentu. Baik itu dipanggil sebagai bacaan sunat. Jadi kalau sekiranya kita masuk dalam sembahyang, kita bersibuk-sibuk dengan bacaan sunat, maka kita lepas habis bacaan sunat, kita pun baca suratul Fatihah. Tengah baca suratul Fatihah dengan kadar bacaan yang standard tadi itu, bacaan standard, bacaan pertengahan, imam rukuk, maka kita tak boleh definisikan, saya tak sempat habis baca Fatihah, maka saya makmum yang masbuk. Salah. Kita makmum yang muafiq. Sebab kalau ditakdirkan kita tak baca bacaan sunat tadi, kita sempat baca Fatihah sampai habiskan. Tapi disebabkan kita duk sibuk-sibuk, duk baca benda yang sunat tadi, maka Fatihah kita tak sempat habis. Maka kita jangan terus kata bahawa kita makmum yang masbuk. Kita masih lagi makmum yang muafiq. Maka definisinya bagi makmum yang muafiq adalah makmum yang sempat baca Fatihah ketika imam masih lagi berdiri dengan bacaan pertengahan. Bacaan pertengahan iaitu tak laju dan tak perlahan dan tidak cepat. Tak perlahan dan tidak cepat. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, nanti kita sebut gambaran, ceritanya, situasinya kita akan nampak. Yang kedua adalah makmum yang masbuk. Makmum yang masbuk adalah makmum yang tak sempat untuk habiskan bacaan Fatihahnya ketika mana imam berdiri, ketika mana berdirinya imam. Jadi lawan bagi yang masbuk tadi adalah lawan bagi muafiq adalah masbuk lah. Definisi pun berlawanan lah. Kalau yang muafiq, makmum yang sempat baca Fatihah, habiskan Fatihah ketika mana berdiri imam. Imam masih lagi berdiri, dia sempat habis baca Fatihah. Maka sebaliknya bagi makmum yang masbuk, iaitu makmum yang tak sempat habiskan bacaan Fatihahnya ketika mana berdirinya seorang imam itu sendiri. Itu basic kan, yang kita dah biasa tahu dan biasa kita berlaku pada diri kita lah kan. Cuma situasi-situasi yang kita sebut tadi itu kita kena faham, kadang-kadang situasi kita itu bukan menyebabkan kita jadi makmum yang masbuk. Kadang-kadang kita muafiq, tapi kita duk faham kita adalah masbuk. Dan kadang-kadang masbuk ini kita duk faham dia kita masuk dalam sembahyang. Kita awal masuk dalam sembahyang, contoh kan, contoh imam dah sembahyang 2 rakaat, kita pun datang, jadi kita terlepas 1 rakaat. Okey, kita makmum yang masbuk, satu. Ataupun makmum yang masbuk ini, imam dah tengah sembahyang pada rakaat pertama, kita datang lewat. Jadi bila mana kita datang lewat, kita tak habis baca Fatihah kita, imam pun rokok. Okey, kita boleh rokok. Sebab apa? Kita makmum yang masbuk. Kita faham kat situ kan? Jadi kita faham kadang-kadang masbuk ini hanya berlaku pada rakaat yang pertama. Hakikatnya masbuk ini dia boleh berlaku pada beberapa rakaat. Hatta dia boleh berlaku dalam keempat-empat rakaat. Masbuk dia boleh berlaku pada keempat-empat rakaat. Tapi jaranglah jumpa benda ni kan? Tapi tak mustahil benda tersebut berlaku kan? Okey.
bila mana kita sebut makmum yang muafiq dan makmum yang masbuk ini, maka dia ada benda yang kita kena jaga supaya sembahyang kita sah. Sebab tu kita kena faham, sembahyang ni dia tak boleh ikut-ikut, dan dia tak boleh ikut-ikut. Asasnya awal-awal kita ikutlah, awal-awal kita ikut, tapi asasnya bersih berdasarkan kepada ilmu. Maka daripada masa ke masa kita baca, kita belajar, kita mengaji dan sebagainya, kita baru tahu. Kita buat benda ni kerana dasar ilmu. Kan? Dasar ilmu yang telah dirungkaikan daripada hadis-hadis Nabi SAW dan ijtihad para ulama. Baik, sekarang bila mana ada istilah masbuk, ada istilah yang muafiq, maka pada masa tersebut kita kena jaga supaya kita ini sembahyang kita masih lagi dalam keadaan sah. Baik. Kita ambil makmum yang muafiq. Makmum yang muafiq, kan? Makmum yang muafiq. Hati-hati. Ini banyak berlaku. Makmum yang muafiq yang ketinggalan satu rukun. Yang ketinggalan satu rukun. Baik. Tuan-tuan mati Allah Ta'ala sekalian, sidang jemaah sekalian. Rukun dalam sembahyang basicnya ada 3. Kan? Rukun qalbi, rukun qauli dan rukun fi'li. Rukun qalbi tu berkaitan dengan niat. Okey, tak apalah yang tu. Yang tu pada awal-awal sembahyang, settle lah, niat kita dah settle dah kan. Okey, sekarang yang akan berlaku ketika mana kita duk bergerak dalam sembahyang ni, daripada awal sampai akhir, dia akan terlibat dengan rukun qauli dan rukun fi'li. Macam mana berkaitan qauli? Adakah rukun qauli tersebut kalau kita ketinggalan, kita terlewat, kita awal daripada imam, maksud kita baca awal daripada imam, contoh kita baca Fatihah, sedangkan imam tak baca Fatihah lagi, adakah itu dikira sebagai satu kesalahan? Kan? Kalau rukun fi'li, okey jelas. Siapa yang pergi awal daripada imam, imam tak rukuk lagi, dia dah rukuk dah. Maksudnya dia melakukan kesalahan. Tapi sembahyang sah lagi. Sembahyang sah lagi, jangan kita kata, ni dah rukuk lebih awal, batal sembahyang. Tak. Nanti kita akan sebut. Kan? Maka kaedahnya macam ni. Kalau rukun qauli dalam mazhab Syafi'i, rukun qauli ini sama ada dia lebih awal daripada imam baca ataupun dia tertinggal daripada imam daripada rukun qauli tersebut, maka sembahyangnya tidak ada masalah. Contoh bila mana kita sembahyang maghrib. Contoh sembahyang maghrib. Okey, imam takbir, kita pun takbir. Bila mana pada rakaat yang pertama tadi tu, imam dengar duk baca doa iftitah. Kita baca doa iftitah juga. Cuma doa iftitah kita habis awal. Habis je doa iftitah, kita terus baca kita baca suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampailah kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Imam baru baca Fatihah. Maksudnya kita mendahului imam daripada sudut rukun qauli. Macam mana hukumnya? Dalam mazhab Syafi'i, sembahyang kita masih sah lagi. Tidak ada masalah. Cuma, ada pendapat dalam mazhab Syafi'i juga mengatakan bahawa makruh kat situ. Maksudnya sebaiknya jangan kita mendahului imam, biarkan imam dahulu baca. Ini khusus bagi sembahyang yang mana bacaannya jahar. Bacaannya kuat. Maghrib, Isyak dan subuh pada 2 rakaat yang pertama. Kalau daripada sudut sembahyang yang lain itu, tak apa, setengah ulama mengatakan. Tetapi afdal, kita dengar dulu. Kalau imam dah mula baca Bismillahirrahmanirrahim, baru kita start. Kalau imam tak start lagi, afdalnya kita jangan start lagi. Kan? Maksudnya kalau kita ketinggalan bacaan rukun qauli daripada imam, sembahyang kita tidak ada masalah, sah. Ataupun kita mendahului imam daripada rukun qauli pun tidak ada masalah. Yang satu saja tak boleh mendahului, 2 saja, iaitu takbiratul ihram dengan salam. Yang itu tak boleh lah. Kita takbir lebih awal daripada imam ataupun kita bagi salam lebih awal daripada imam, itu tak boleh. Kan? Daripada sudut bacaan Fatihah atau bacaan tahiyat, tak apa, tak ada masalah. Okey, habis Jadi rukun qauli, kalau tuan-tuan kita afdalnya kita biarkan imam baca dahulu. Imam yang mulakan dahulu, bukan imam habiskan. Imam mulakan dahulu. Cuma untuk imam habiskan bagi suratul Fatihah, bagi 3 sembahyang yang malam ini, maghrib, isyak dan subuh, 2 rakaat yang pertama biar imam habis dulu baca Fatihah, baru kita habis. Itu afdalnya. Sunnah, dan sunat. Baik. Sekarang kita nak bahas berkaitan dengan makmum yang muafiq, tetapi daripada sudut ketinggalan dengan rakaat rukun fi'li. Rukun fi'li. Baik. Ambil satu-satu masalah. Makmum yang muafiq yang ketinggalan dengan satu rukun daripada imamnya. Maksudnya imam lebih awal pergi daripada makmum,
tapi makmum belum lagi bergerak. Bagi gambaran contohnya, sama-sama masuk dalam sembahyang, sembahyang makmum ini makmum yang muafiq. Bila mana imam rukuk, makmum tadi dalam keadaan masih lagi qiyam. Kan? Lepas tu imam itu bangkit, nak bangun kepada i'tidal. Sami Allah liman hamidah, barulah dia nak turun. Barulah dia turun kepada rukuk. Maka ketika itu dipanggil bahawa makmum ketinggalan dengan imam satu rukun. Makmum ketinggalan dengan imam satu rukun. Hukumnya macam mana? Hukumnya sembahyang masih lagi sah. Sembahyang masih lagi sah. Tetapi dikira makruh kalau sekiranya makmum itu tidak ada sebarang keuzuran. Contohlah, kan? Imam ni jenis imam yang lambat, slow sikit. Kita dah habis dah baca, kan? Kalau rukuknya slow, nak bangunnya slow, ialah mungkin faktor umur, faktor kesihatan dan sebagainya. Kita kata tak apalah. Imam rukuk, imam i'tidal, baru aku nak turun kepada rukuk. Nanti cepat sikit, rukuk, lepas tu kita cepat bangun i'tidal. Lambat nak tunggu imam satu persatu, kan? Tak ada sebarang keuzuran. Tapi kerana sebab yang kita kata kita malas nak tunggu imam kerana imam slow, maka pada masa tersebut perbuatan kita adalah makruh. Kan? Allah 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 Allah. Okey. Boleh dengar tak suara saya? Boleh Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Suara okey tak? Tadi line tak Okey. putus. Okey, boleh. Hello. Okey. Tak maaf Okey. Kalau suara tak dengar minta bagi tahu sebab line nampak tak cantik kat sini. Okey, baik. Tadi masalah, kalau sekiranya makmum, itu adalah makmum yang sengaja lewat, maka dia ketinggalan satu rukun daripada imam, maka pada masa tersebut dia telah melakukan perkara yang makruh. Sembahyang masih lagi sah. Kan? Gambarannya rukuk, imam rukuk, lepas tu imam i'tidal. Imam i'tidal. Bila mana imam i'tidal dikira sebagai satu rukun sempurna. Apa rukun yang sempurna? Rukuk tadi. Kan? Maka dia ketinggalan. Imam bangun i'tidal baru dia turun kepada rukuk. Okey, sembahyang sah. Macam mana kalau sekiranya imam melakukan dua rukun? Imam telah melakukan dua rukun. Rukun itu adalah rukun fi'li secara Kita tunggu sekejap ya, Ustaz terkeluar daripada rada. Dia akan kembali, kita tunggu sekejap ya. okey tak suara? Okey Ustaz. Okey, maaf dia line saya tak cantik pula. Okey. Okey, baik. Kalau imam meninggalkan kita dengan dua rukun, kan? Kita masih lagi qiyam, imam rukuk. Lepas tu imam i'tidal.
Lepas tu imam nak turun kepada sujud. Bukan imam dah sampai pada sujud. Imam dah bergerak nak turun kepada sujud. Itu dipanggil sebagai dua rukun dah sempurna. Bila mana dua rukun yang sempurna, makmum masih lagi duduk dalam keadaan qiyam. Duduk dalam keadaan qiyam tak turun kepada rukuk, tanpa sebarang keuzuran, tanpa sebarang alasan yang dibenarkan oleh syarak, maka sembahyang makmum itu batal. Nampak tak? Makmum yang ketinggalan satu rukun, sembahyang dia masih lagi sah. Makmum yang ketinggalan dua rukun secara sempurna, dikira sebagai tak sah, batal sembahyang dia secara automatik. Dengan syarat, dua rukun tersebut adalah dua rukun secara sempurna dan makmum itu tidak ada sebarang alasan ataupun keuzuran yang dibenarkan oleh syarak. Di mana kiraan dua rukun sempurna? Dua rukun yang sempurna bila mana dia buat satu rukun dan dia bangkit lakukan kepada rukun yang kedua, itu dikirakan satu rukun sempurna. Bila mana duduk pada rukun yang kedua, dia nak bergerak pada rukun yang ketiga, dah dikira sebagai rukun yang kedua tersebut dah sempurna. Itu kaedahnya. Jadi bukannya bila mana dia rukuk, lepas tu dia i'tidal, dah dikira sebagai dua rukun. Tak. Itu dikira sebagai satu rukun setengah. Satu rukun setengah. Imam bergerak saja nak turun kepada rukuk, sujud, dikira sempurnalah dua rukun. Maka hati-hati bagi makmum yang muafiq yang tidak ada sebarang keuzuran yang dibenarkan oleh syarak. Dia nak tak nak, dia kena ikut juga imam. Melainkan kalau sekiranya ada keuzuran yang dibenarkan oleh syarak. Nanti kita sebut nanti. Maka hati-hati. Berbeza dengan makmum yang masbuk. Makmum yang masbuk, maka dia imam rukuk terus. Settle lah, tak ada masalah. Jadi kalau makmum yang muafiq ni, kita cerita sekarang makmum yang muafiq. Kalau dia ketinggalan tadi tu, dengan cara sengaja, maka sembahyang dia dikira sebagai tak sah. Maksudnya kalau tak sah, dia kena sembahyang balik lah. Start balik, maka dia kena ulang balik sembahyang dia lah. Start daripada awal. Macam mana kalau sekiranya dia tahu selepas daripada salam? Selepas daripada salam. Contohlah, dia buat benda macam tu, yang kita cerita tadi, ketinggalan dua rukun, maka habis daripada sembahyang, orang sebelah kata, bang, tadi tak boleh, kenapa lambat rukuk tadi? Imam dah nak turun kepada sujud. Alah, lambat sangatlah imam, jadi saya tunggu. Dia cerita tadi memang tak ada uzur daripada sudut syaraknya. Kita kena bagi tahu, sembahyang tadi tak sah bang, abang kena ulang balik sembahyang. Sembahyang tadi dah batal. Bila batal? Batal ketika mana dia ketinggalan dua rukun tadi tu, terus batal. Dengan syarat tidak ada sebarang keuzuran. Maka hati-hati ya. Maka yang dibenarkan ketinggalan, makmum yang dibenarkan ketinggalan tersebut, bila mana dia ada sembilan keuzuran ini ataupun 9 alasan ini bagi makmum yang muafiq. Kalau ada 9 alasan ini atau 9 keuzuran syarak ini, maka kalau ketinggalan yang 2 rukun pun tak apa. Ketinggalan 3 rukun pun tak apa. Sebab rukun fi'li dalam sembahyang, saya sebut rukun-rukun tadi tuan-tuan adalah rukun fi'li bukan rukun qauli. Rukun qauli habis dah kita cerita. Full stop dah dekat situ. Settle dah. Sebab itu adalah dalam mazhab Syafi'i kita settle. Tak apa kita ketinggalan rukun qauli ataupun kita mendahului imam daripada rukun qauli. Kalau mazhab lain tak boleh. Mazhab lain di cara lain pula. Sebab itulah kita ni kalau dalam bab sembahyang ini, kalau boleh jangan campur-campur mazhab lah. Tengok mazhab ni senang, kita buat macam ni. Dia ada kaedah dia. Orang bagi alasan. Mazhab satu je, mazhab Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dia bawa dan dia bagi tahu satu benda, kadang-kadang tak terjangkau akal kita, maka ulama yang huraikan. Bila mana ulama huraikan, dia mudahkan, maka timbullah perbezaan di sisi para ulama. Itu panjang ceritalah. Yang penting kita mazhab Syafi'i ikut satu flow je mazhab Syafi'i. Kalau betul tuan-tuan nak ikut mazhab Hanafi masa sembahyang, ikut flow daripada awal. Nak ikut mazhab Hambali, ikut daripada awal. Mazhab Hambali mazhab Hambali kebetulan kita sentuh sebagai tambahan maklumat. Mazhab Hambali, kalau sekiranya kita ini ketinggalan daripada imam, bukan, kita mendahului imam daripada rukun qauli, kita baca lebih awal daripada imam, rukun qauli, boleh batal sembahyang kita. Itu mazhab Hambali. Mana dalil dia? Dia adalah dalil dia sendiri. Sekarang kita sebut rukun-rukun ni adalah rukun fi'li. Baik. Jadi 9 keuzuran, 9 alasan, ini dibenarkan kita ketinggalan daripada imam 2 rukun ataupun 3 rukun dibenarkan.
dengan kaedah-kaedahnya. Kita ambil lah beberapa yang sempat insya-Allah. Baik. Daripada 9 keuzuran yang berkaitan dengan makmum yang muafiq, yang dibenarkan untuk ketinggalan dengan imam. Kan? Sebab tu kalau kita tengok orang yang mana imam dah rukuk, imam dah sujud ni, dia tak turun-turun lagi, kita jangan kata sembahyang dia dah batal dah. Jangan. Kalau dia kena dengan salah satu daripada keuzuran ini, alasan ini, sembahyang dia tak ada masalah. Sama juga dengan kita. Yang pertama, yang pertama, makmum yang mana baca dengan bacaan yang lambat kerana disebabkan sifat semula jadinya. Sifat semula jadinya dia jenis baca perlahan, slow. Bukan kerana was-was dan bukan kerana dia buat-buat. Bukan bukan kerana was-was dan bukan kerana dia buat-buat. Memang jenis dia baca perlahan. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh, kita suruh laju, kan? Tak boleh. Dua sembahyang ke, dalam sembahyang ke, memang dia baca perlahan. Memang dia baca perlahan. Kerana apa? Kerana sifat semula jadi dia. Sifat semula jadi. Dibentuk Tok Guru Quran ajar macam ni, ustaz-ustaz, ustazah ajar, tak boleh. Maka kerana sifat semula jadi tersebut, maka dia dibenarkan ketinggalan sampai kepada 3 rukun yang panjang. Kan? Contoh imam takbir masuk dalam sembahyang. Dia pun takbir masuk dalam sembahyang. Imam baca Fatihah, dia dengar. Lepas daripada imam baca Fatihah, dia pun baca suratul Fatihah. Bila mana dia baca suratul Fatihah, baca Bismillahirrahmanirrahim sampai kepada Maliki Yaumiddin. Baru 3-4 ayat, imam dah rukuk dah. Kan? Imam baca standard. Dia je dibaca perlahan. Kerana apa? Kerana sifat dia macam tu. Maka dia wajib habiskan bacaan Fatihah dia. Kat sini kena hati-hati. Jangan terus rukuk. Kalau dia rukuk, maka batal sembahyang dia. Kan? Tak batal lagi. Tak batal lagi. Kalau dia rukuk, maka pada masa tersebut satu pendapat kata batal. Satu pendapat kata dikira sebagai tak dikira rakaat tersebut. Maka dia kena tambah lagi rakaat yang selepas daripada itu. So macam mana caranya? Habiskan bacaan Fatihah. Biarlah imam rukuk, imam i'tidal, imam turun kepada sujud, baca lagi Fatihah. Imam duduk antara dua sujud. Lepas tu imam sujud kali yang kedua. Ingat Okey, kat sini border Kat sini sempadan dia. Kalau imam dah sujud kepada sujud yang kedua, kan? Dia masih lagi duduk dalam baca Fatihah, maka dia kena hati-hati dan dia kena buat perkiraan awal. Adakah dia sempat habiskan bacaan Fatihah tersebut sebelum imam angkat kepala untuk bangun duduk kepada tahiyat akhir ataupun imam nak bangun kepada qiyam? Nak terus kepada rakaat yang seterusnya. Kalau dia rasa memang tak sempat. Sebab apa? Imam duduk pada sujud yang kedua, dia masih lagi duduk pada ihdinas siratal mustaqim. Contoh, ni confirm tak sempat dah. Maka caranya macam mana? Dia telah ketinggalan berapa rukun kat situ. Kita kira Yang pertama rukuk. Yang kedua i'tidal. Yang ketiga sujud yang pertama. Yang keempat duduk antara dua sujud. Yang kelima sujud yang kedua. Baik. Dalam 5 rukun yang dia tertinggal ini, ada 3 rukun yang besar. Atau 3 rukun yang panjang. Dia bukan kira ke semua, dia kena kira rukun yang panjang. Rukun panjang adalah rukuk, sujud yang pertama dan sujud yang kedua. Baik, dia dah diberi kelonggaran sampai kat sini. Ketiga rukun yang panjang ini. Kalau dia tak sempat habiskan bacaan Fatihah, maka dia kena pilih. Pilihan yang pertama, dia niat mufarakah. Sebab apa? Sebab dia nak teruskan bacaan Fatihah dia. Duduk ihdinas siratal mustaqim. Nampak dah. Imam nanti angkat kepala pun memang confirm dah aku tak sempat lah. Habis baca Fatihah, niat. Aku keluar daripada imam. Settle. Habiskan bacaan Fatihah, teruskan sembahyang sebagaimana biasa. Satu pilihan. Pilihan yang kedua, dia kena terus turun ikut sebagaimana kedudukan imam. Bukan rukuk Bukan rukuk, bukan i'tidal, bukan turun kepada sujud yang pertama, bukan. Terus turun kepada sujud yang kedua ataupun terus turun kepada kedudukan imam itu sendiri. Maka rakaat tersebut tak dikira. Rakaat dia tersebut tidak dikira. Nanti bila mana imam salam, maka dia kena tambah lagi ganti kepada rakaat tersebut. Boleh jadi bagi makmum yang jenis bacanya perlahan, maka dia dibenarkan ketinggalan. Baik, sedikit tambahan tuan-tuan. Bacaan perlahan ini bukan kerana dia was-was. Bukan kerana was-was.
Bismillahirrahmanirrahim. Berulang-ulang beberapa kali. Lepas tu baca ihdinas sirat. Ini antara tempat-tempat yang orang jadi was-was ni. Kalau dia ketinggalan kerana was-was, dia tak boleh. Dia tak boleh sampai 3 rukun yang panjang. Tak dibenarkan. Jadi kena cepat-cepatkan habis Fatihah dia, maka kena terus ikut kepada kedudukan imam, rukuk ataupun kepada i'tidal tadi. Tak boleh ketinggalan jauh daripada imam, tak boleh ketinggalan sampai 2 rukun. Hati-hati, was-was bukan kerana tak termasuk daripada keuzuran yang pertama. Baik, seterusnya keuzuran yang kedua. Kita ambil sikit lagi. Keuzuran makmum yang muafiq yang dibenarkan ketinggalan daripada imam sampai kepada 3 rukun yang panjang, maka dia kena habiskan bacaan Fatihah dia. Yang pertama tadi kerana bacaannya adalah bacaan yang perlahan kerana sifat semula jadinya. Yang kedua, makmum yang tiba-tiba teringat bahawa dia belum lagi baca Fatihah sedangkan imam dah turun kepada rukuk. Tiba-tiba dia teringat bahawa dia ni belum lagi baca Fatihah. Contoh, imam baca sedap kan? Imam-imam yang muda-muda, kadang-kadang ramai yang kita dengar, oh ya Allah, suara sedap-sedap imam yang hafiz tu, kita dengar seronok, kita dengar. Baca Fatihah kita seronok dengar. Lepas baca Fatihah dia terus baca surah. Baca panjang pun kita seronok dengar. Kerana kita seronok duduk dengar dia baca tersebut, kita terlupa baca Fatihah. Kan? Lepas tu imam pun Allahu Akbar turun kepada rukuk. Bila mana imam turun kepada rukuk, kita nak turun. Ingat kita tak turun lagi. Kita baru nak turun. Baru nak bergerak turun. Lah, aku tak baca lagi Fatihah. Baru teringat kita tak baca lagi Fatihah, maka pada masa tersebut jangan rukuk. Baca Fatihah sampai habis dahulu. Biarkan imam rukuk, biarkan imam i'tidal, imam turun kepada sujud. Baca Fatihah kita. Sebab apa? Sebab silap kita terlupa. Kita terlupa baca Fatihah. Baca Fatihah kita sampai mana? Bordernya, sempadannya sama juga dengan masalah yang pertama tadi, iaitu sampai kepada imam sujud yang kedua. Sebelum imam angkat kepala untuk melaksanakan rukun yang seterusnya, maka pastikan kita ini tahu kita sempat habis Fatihah atau tak sempat. Kalau kita sempat habis Fatihah, contoh imam dah sujud kepada sujud yang kedua, kita ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kita sempat kat situ kan, tak baca amin pun tak apa, kita sempat rukuk, Allahu Akbar, imam pun Allahu Akbar, angkat kepala daripada sujud, tak apa, kita dah dapat rakaat tersebut, kita pun rukuk, kita i'tidal, kita sujud, kita kejar imam daripada belakang mengikut daripada aturan yang sepatutnya. Jadi rakaat tersebut kita dapat, tuan-tuan. Kita dapat. Tapi kalau kita rasa kita tak sempat dah, imam duduk pada sujud yang kedua, kita dah tak sempat nak habis baca Fatihah kita, maka caranya macam mana? Kita boleh pilih. Sama ada pilihan kita niat mufarakah, aku keluar daripada imam, kita tak ikut imam, ataupun kita terus turun ikut sebagaimana kedudukan imam itu. Terus turun ikut sebagaimana kedudukan imam tersebut, maka lepas tu kita tambah 1 rakaat selepas daripada salam imam. Sebab apa? Sebab rakaat tersebut kita tak sempat. Itu dipanggil sebagai makmum yang tiba-tiba terlupa. Tiba-tiba teringat sebelum daripada rukuk bahawa dia tak baca Fatihah. Macam mana kalau dia dah rukuk? Tiba-tiba dia dah rukuk dah. Kan? Imam dah rukuk, Allahu Akbar, dia pun Allahu Akbar. Masa rukuk tersebut teringat, lah aku tak baca lagi Fatihah. Macam mana cara dia? Jangan angkat kepala, bangun qiyam baca Fatihah. Tak boleh. Duduklah dalam keadaan rukuk tersebut. Lepas tu i'tidal, ikut je sebagaimana ikut imam. Lepas tu habis salam, maka kita kena tambah 1 lagi rakaat. Sebab apa? Sebab rakaat tersebut yang kita tak baca Fatihah dikira sebagai lagha. Kan? Dikira sebagai lagha. Dan yang ketiga, kita ambil 3 je malam ni. Dia ada 9 insya-Allah. Kalau sempat kita sambungkan datang. Yang ketiga, hampir sama dengan masalah yang kedua tadi, iaitu makmum yang was-was. Adakah dia baca ataupun tidak Fatihah sebelum dia turun kepada rukuk? Contoh, yang tadi dia teringat, memang confirm dia tak baca Fatihah. Yang ni dia nak turun kepada rukuk. Sebelum turun tadi, tadi baca tak Fatihah? Ini banyak kan terjadi, kan? Ini baca tak Fatihah? Kalau kita dalam keadaan was-was tadi macam tu, cuba ingat dulu. Kalau tak ingat, maka wajib kita baca Fatihah. Kita tak boleh kata, memang biasanya kalau sembahyang memang saya baca pun Fatihah. Tak boleh pakai kaedah itu. Kaedah ni tak valid. Kan?
Dia kena yakin ataupun zon bahawa memang kita dah baca. Baru dikira kita boleh rukuk bersama imam. Kalaulah kita masih lagi was-was, tak boleh rukuk. Maka kita teruskan baca Fatihah kita, dibenarkan ketinggalan sampai kepada 3 rukun yang besar, kat mana iaitu bordernya, sempadannya sampai imam sujud yang kedua. Jangan sampai imam angkat kepala untuk melaksanakan rukuk yang rukun yang seterusnya. Kalaulah imam dah angkat, kita kena pilih sama ada niat mufarakah ataupun kita terus ikut imam dalam keadaan macam tu. Nanti kalau kita ikut imam terus macam tu, kita tambah lagi 1 rakaat selepas daripada salam imam. Nampak tak? Jadi ini 3 keuzuran yang dibenarkan oleh syarak, yang mana kita ini makmum yang muafiq, maka kita jangan rukuk kalau imam rukuk, kita kena habiskan bacaan Fatihah. Ukurannya pada Fatihah. Kenapa? Kerana Fatihah itu adalah rukun qauli. La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Hadis Nabi. Tidak ada sembahyang, maksudnya tidak sah sembahyang bagi orang yang tak baca Fatihah dalam sembahyangnya. Jadi kita kena baca. Kenapa? Kerana kita makmum yang muafiq. Bukan kita makmum yang masbuk. Kalau kita makmum yang masbuk, tak apa. Imam dah tanggung dah bacaan Fatihah kita. Kan? Jadi secara kesimpulannya, perjumpaan kita pada malam ni, kita rungkaikan kedudukan makmum yang muafiq dan masbuk secara definisi. Dan makmum yang muafiq, makmum yang sempat baca Fatihah ketika mana imam berdiri. Makmum yang masbuk, makmum yang tak sempat baca Fatihah ketika mana berdirinya imam itu. Kan? Jadi kita terus masuk kepada makmum yang muafiq. Pertama berkaitan dengan ketinggalan satu rukun. Sah, cuma makruh. Kalau ketinggalan, kita makmum yang muafiq ketinggalan 2 rukun secara sempurna dengan sengaja, tanpa sebarang keuzuran, sembahyang dia batal, tak sah. Dan kita sentuh 3 daripada 9. Keuzuran yang dibenarkan oleh syarak, bahawa seseorang makmum yang muafiq tersebut dibenarkan ketinggalan sampai kepada 3 rukun yang besar. Kat mana 3 rukun yang besar? Rukuk, sujud yang pertama dan sujud yang kedua. Jadi i'tidal dan duduk antara 2 sujud dia panggil rukun pendek. Rukun pendek tersebut dia tak kira lah. Tak kira maksudnya dia termasuk juga, tapi kita tengok pada kiraan rukun yang panjang itu sendiri. Kan? Jadi pada masa tersebut, kalau kita ketinggalan daripada imam, imam dah pergi dah sampailah kepada tiga rukun tadi, dah sujud pada sujud yang kedua, kita sempat tak sempat Fatihah, kita kena tengok. Kalau tak sempat, kita dibagi pilihan sama ada untuk kita niat mufarakah ataupun kita terus ikut imam sebagaimana kedudukan imam itu, tinggalkan Fatihah kita, ataupun kalau kita rasa sempat baca Fatihah, habiskan Fatihah cepat-cepat, pastikan Fatihah tersebut betul lah, kan? Kita pun terus rukuk sebelum daripada imam mengerjakan rukun yang seterusnya. Kan dia dah sujud yang kedua. Pahala tetap dapat sama. Pahala 27 tetap sama, jangan bimbang. Cuma daripada sudut kesempurnaan kita mengikut selari dengan imam. Muafiq ni selari lah. Daripada setiap rukun tersebut, kita tak selari sangat. Kita kurang point kat situ lah. Tapi secara umum, 27 dah dapat dah insyaAllah. Kan? Jadi saya rasa sekadar itulah. Untuk perkongsian malam ini, kita sentuh berkaitan dengan masbuk dan muafiq. InsyaAllah kalau sekiranya ada ruang, kita sambung lagi. Nak tengok masalah makmum yang muafiq yang keuzuran yang dibenarkan ketinggalan 3 rukun yang besar ketika mana dia ikut imam, insyaAllah. Jadi sekadar tu, wallahualam, saya silahkan kembali kepada moderator. Ustaz, kita boleh buka soalan, Ustaz? Mungkin 1-2 soalan je sebab dah pukul 9. Kat sini saya ada dapat satu soalan. Ustaz, bukankah kita mesti buat sujud sahwi jika kita tertinggal bacaan Al-Fatihah selain daripada kekurangan atau terlebih rakaat dalam solat? Baik, kalau kita terlupa, kan, kita terlupa pada bacaan rukun qauli, adakah kita kena kena sujud sahwi? Kaedahnya, kalau kita tertinggal pada benda-benda yang dibenarkan dan dibolehkan untuk sujud sahwi, dibolehkan. Ada benda yang tak dibenarkan, maksud tak disyaratkan untuk kita sujud sahwi. Baik, isu sekarang, kita terlupa baca Fatihah. Kita terlupa baca Fatihah, lepas tu kita baca balik. Kita baca balik. Adakah sunat untuk kita sujud sahwi kat situ?
Kata ulama, dibolehkan untuk kita sujud sahwi. Satu pendapat. Pendapat yang kedua kata tak disunatkan untuk kita sujud sahwi. Maka kita boleh ambil lah mana-mana pendapat sama ada nak sujud atau tak nak sujud. Sebab apa? Sebab itu melibatkan kepada rukun qauli. Rukun qauli ada khilaf. Berbeza pada rukun fi'li tadi tu ataupun pada bacaan rukun sunat ab'ad tadi tu. Sebab kita dah melaksanakan dia. Pada kaedah yang asasnya, siapa-siapa yang lupa, walaupun dia teringat balik, dia dibolehkan untuk sujud sahwi. Cuma, bila mana kita nak sujud sahwi tu macam mana? Sedangkan kita ni duduk belakang imam. Kan? Kita duduk belakang imam. Bila mana kita duduk belakang imam, contoh, masalah yang ketiga tadi, ataupun masalah yang kedua tadi, kita terlupa atau kita was-was tadi tu, maka kita boleh tak sujud sahwi, kita boleh dengan syarat selepas daripada imam bagi salam. Selepas daripada imam bagi salam, kita dah putus dengan imam. Selagi mana kita duduk bersama dengan imam, kita duduk baca tahiyat, imam lagi baca tahiyat kita dah habis dah, cuma imam tak bagi salam, kita sujud sahwi, tak boleh. Kalau nak sujud sahwi juga, wajib kita niat mufaraqah. Sebab kita masih lagi ikut imam. Tapi kalau imam dah bagi salam, kita nak sujud sahwi, sujudlah, tidak ada masalah, sebab kita dah terputus dengan imam. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Nak bertanya, Ustaz tu jelaskan semasa kita nak sembahyang qabliyah zuhur, dia buat dua ataupun 4 sekali Ustaz. Terima kasih Ustaz. Qabliyah zuhur Ustaz. Sebelum sembahyang fardu, kita buat qabliyah zuhur. Buat dua ataupun 2 salam ataupun sekali salam ya. Terima kasih Ustaz. Buat 4 lah, maksud saya 4 tu. Terima kasih Ustaz. Baik, yang 2 rakaat sebelum zuhur muakkad, 2 rakaat selepas zuhur muakkad. Lepas tu tambah lagi 2 rakaat sebelum zuhur jadi 4, maka yang tu ghairu muakkad. Tambah lagi 2 rakaat selepas zuhur jadi 4 rakaat juga lepas zuhur ghairu muakkad. Jadi 2 muakkad, 2 ghairu muakkad. Gabung jadi 4 rakaat. 4 rakaat sebelum, 4 rakaat selepas. Jadi kalau kita nak buat 4 rakaat sebelum atau nak buat 4 rakaat selepas, boleh dengan cara 2 salam ataupun dengan 1 salam. Cuma ada ulama mengatakan afdal dengan 1 salam. Berdasarkan kepada hadis Nabi SAW, bagi sembahyang ni untuk kita salatul lail masna. Solat malam ni 2 rakaat. Maksudnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jadi kalau sembahyang siang hari, dia kalau 4 buat 4 terus. Sebagaimana sembahyang sunat tasbih. Sembahyang sunat tasbih pada siang hari, sunat kita buat 4 rakaat secara direct, 1 salam. Tapi kalau malam hari, sunat kita buat 2 rakaat, lepas tu 2 rakaat. Itu dengan 2 salam. Jadi kalau soalan puan tadi, untuk kita buat sembahyang qabliyah zuhur, nak buat 4 rakaat dengan 1 salam, ataupun nak buat 4 rakaat dengan 2 salam, dua pun boleh, tidak ada masalah. Cuma ada ulama mengatakan afdal dengan 1 salam. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Boleh satu soalan bilakah sebenarnya masa yang kita untuk bangun tambah 1 rakaat? Adakah selepas imam beri salam yang pertama ataupun selepas imam beri salam yang kedua? Terima kasih. Baik, nak tambah rakaat, syarat imam habis sebut Assalamualaikum. Kum itulah pemutus kepada hubungan kita dengan imam. Secara rukunnya, secara kaedahnya. Pada salam yang pertama. Imam bagi salam yang pertama. Assalamualaikum. Okey, dah putus dah kita dengan dia. Kan? Maka kalau kat situ kita bangun, kita pun bangun, tambah 1 rakaat boleh tak? Boleh, tidak ada masalah. Tetapi afdalnya, biarkan imam itu habis salam sampai kepada salam yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, kat situ baru afdal kita bangun. Yang tak bangun, dia bagi salam bersama dengan imam, kat situ baru sunat. Bukannya imam Assalamualaikum warahmatullahi, lepas tu imam nak bagi salam yang kedua, Assalamualaikum, kita pakat-pakat bagi salam. Tak, afdal biar imam habiskan sampai salam yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi, barulah kita bagi salam. Tapi kalau pemutus yang sebenar adalah pada sebutan Assalamualaikum, kum pada salam yang pertama. Kat situ dah habis dah, kita dah boleh bangkit dah daripada sudut hukumnya. Ustaz, boleh saya cek? Okey, teruskan. Ustaz, sembahyang sah, semasa imam punya sembahyang 6 rakaat. Ya, salam. Ustaz.
Ya teruskan. Oh, banyak sangat tu. Ustaz, sembahyang asar tu satu imam tu sembahyang 6 Ya, ya. rakaat. Apabila dia sembahyang 6 rakaat, saya tunggu rakaat yang terakhir, yang keempat, saya duk tunggu dia. Tunggu dia salam hingga habis 6 rakaat tu. Dia sembahyang asar terlebih 6 rakaat. Macam mana tu Ustaz? Ustaz nampak tak? Okey. Imam nampak. Okey, masalah macam ni, imam sembahyang lebih rakaat. Cara makmum macam mana? Makmum ada dua pilihan. Makmum ada dua pilihan. Contoh sembahyang asar yang Haji tanya tadi tu, bila mana kita duduk rakaat yang keempat, tiba-tiba imam bangun kepada rakaat seterusnya. Rakaat yang kelima. Kita tak boleh kata imam confirm salah. Sebab mungkin imam kata bahawa dia tak cukup rakaat lagi. Bagi dia tak cukup rakaat. Maka kalau ada makmum yang belakang tegur subhanallah, tapi dia lebih yakin bahawa sembahyang dia betul, kita tak boleh kata confirm salah imam. Tak boleh lagi. Maka pada masa tersebut kita duduk. Kita yang yakin bahawa kita dah cukup 4 rakaat dan pada hakikat dah memang 4 rakaat, imam bangkit tambah satu lagi rakaat, haram kita ikut imam tersebut. Maksud haram di sini, haram kita buat perbuatan tersebut sedangkan kita dah tahu cukup rakaat, dan kalau kita ikut juga batal sembahyang kita. Caranya macam mana? Tunggu. Cara yang pertama tunggu. Tunggu je. Duduk dalam keadaan bacaan tahiyat, baca je tahiyat kita. Bacaan tahiyat, imam pun sampailah imam duduk tahiyat sekali dengan kita tadi tu, lepas tu kita tunggu salam sekali. Imam bagi salam, baru kita bagi salam. Maksudnya ini yang paling afdal sekali. Yang paling afdal sekali. Tapi kaedah yang kedua, kita boleh niat mufarakah. Maksudnya kita dah duduk pada rakaat yang keempat, tengok-tengok imam bangun tambah rakaat yang seterusnya, maka kita boleh niat mufarakah. Caranya kita niat, aku dah keluar daripada imam, baca je tahiyat sampai habis, lepas tu kita terus bagi salam. Okey, settle, tidak ada masalah. Maka dua pilihan. Sama ada kita nak buat ikut imam, tunggu sampailah salam bersama dengan imam, kita tunggu je kat situ, ataupun kita niat mufarakah, kita terus bagi salam pun boleh. Wallahualam. Ustaz ada dekat ruang chat. Okey, ada Okay, dekat baik, ruang chat. saya serahkan pada moderator. Okey, Silakan. tapi okey, Ya. kalau kita pilih muafiq disebabkan keuzuran tadi, masih dapat ke niat asal 27 kali pahala berjemaah? Ya, dapat. Okey. Moga terjawab soalan kepada Nurlini Rosti ya. Dan satu lagi, Ustaz nak tanya solat sunat mutlak masa bila yang boleh dilaksanakan bersesuaian waktunya. Solat sunat mutlak boleh buat pada bila-bila masa saja, melainkan pada waktu yang dilarang. Waktu yang dilarang bila? Iaitu waktu ketika mana matahari betul-betul di atas kepala kita. Dia panggil waktu zawal. Sebelum daripada tergelincir tu, kalau digelincir sikit dah masuk waktu zuhur, betul-betul tegak atas kepala, waktu tu tak boleh. Satu. Yang kedua, selepas daripada waktu subuh tak boleh. Selepas daripada waktu asar pun tak boleh. Selain daripada itu silakan. Keluangan masa tersebut lebih luas untuk sembahyang sunat mutlak. Okey, ada lagi yang nak bertanya? Berapa soalan lagi yang boleh Ustaz kalau nak bertanya Ustaz? Mungkin kalau ada satu lagi, dah pukul 9 dah ni. Ada yang Kalau ada. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Sunat mutlak. Okay, terima kasih. Sunat mutlak tu kalau waktu malam tu Ustaz, di bawah pukul 12 ataupun kalau kita tak tidur, maknanya kita tak boleh sembahyang tahajud selagi kita tak terlena ataupun tak tertidur kan, walaupun sekejap. Tapi kita dah berjaga sampai pukul 12 ke, pukul 1 ke, pukul 11, dah boleh kira sunat mutlak lah tu Ustaz. Boleh, tak ada masalah. Selepas isyak pun kita boleh buat. Sama ada kita tidur ke tak tidur, boleh. Sebab apa? Sebab sunat mutlak ini dia tak terikat dengan masa dan tak terikat dengan sebab. Cuma dia tak boleh sembahyang pada waktu yang saya sebut tadi, itu je. Oh, tak mestinya dia sampai tengah malam ni Ustaz. Lepas isyak pun dah boleh. Asalkan kita belum sembahyang tahajud. Kalau kita dah tengah malam pun kita boleh sembahyang tahajud. Macam tu, selepas kita tidur. Tak. Dia bebas. Lepas isyak nanti kita nak sembahyang, rasa ada ruang sikit nak sembahyang.
Boleh bila masa pun boleh, tidak ada masalah. Tapi kalau tahajud tu Ustaz, kalau kita pukul berapa ke atas baru dikit tahajud tu Ustaz, kalau kita dah tertidur? Tahajud Maknanya ni mesti pukul 12 ke atas ataupun pukul 12 ke bawah ke tak 11 ke? semestinya. Tak semestinya. Hmm. Cuma waktu yang afdal itu, waktu afdal kita kata lebih kurang pukul 1/3 malam. 1/3 malam kiraan yang agak subjektif lah. Mungkin dia jatuh kepada pukul 1 lebih, pukul 2 lebih. Jadi kalau kita dah tidur lepas Isyak, kita bangun pukul 12, kita nak sembahyang pun tak ada masalah. Cuma disunatkan kita tidur walaupun seketika. Kan? So dah boleh dah kita untuk tahajud dah ketika itu, tidak ada masalah. Kiraan masa tu dia adalah benda yang agak subjektif lah. Kita tak boleh satu ukuran yang tepat. Tapi kalau ikut masa kita, dia cantiknya pada waktu 1/3 malam, waktu yang biasanya manusia dalam keadaan betul-betul rehat. Pukul 1, pukul 2 manusia betul-betul rehat lah masa tu. Itu waktu yang afdal lah. 1, 2, 3 tu waktu yang afdal. Masya Allah. Ganjaran sunat mutlak dengan ganjaran sunat tahajud berbeza. Siapa yang sembahyang sunat tahajud secara khusus, niat sahaja aku solat sunat tahajud, maka dia dapat pahala tahajud secara khusus. Siapa yang sembahyang sunat mutlak, pada waktu tahajud, dia dapat pahala tahajud. Tapi dalam masa yang sama, dia dapat pahala sunat mutlak secara khusus. Maka untuk afdal sembahyang sunat tahajud itu, dia ada dalil yang khusus. Jadi kalau lebih afdal, kita tengok itu waktu dia, kita ambil waktu dia lah. Maka tahajud itu lebih afdal ketika itu. Sebab masa dia. So umpama kita sembahyang sunat duha pada waktu duha, dengan kita sembahyang sunat mutlak pada waktu duha, maka afdalnya adalah dengan sembahyang duha itu sendiri. Sebab apa? Sebab itu waktu dia dan sembahyang itu dikhususkan untuk dia. Terima kasih Ustaz. Okay, kita tutup majlis ya Ustaz. Kita tutup majlis ya Ustaz. Okay. Alhamdulillah ala kulli hal. Syukran jazakallah khair. Barakallahu fiik al-Fadil Ustaz atas perkongsian tentang solat yang berkaitan dengan masbuk. Semoga kita sentiasa beroleh keberkahan, rahmat dan keredaan dan keampunan dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dimudahkan segala urusan kita semua. Semoga kita juga mendapat manfaat dan ibrah yang panjangan daripada ilmu yang disampaikan sebentar tadi. Didoakan semoga Allah mempermudahkan segala urusan Ustaz, sekeluarga, diberi keafiatan, dilimpahi rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan rezeki yang luas dan berkah insya-Allah. Jazakumullah khairan, barakallahu fiik kepada perhatian muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, yang atas masa yang diluangkan untuk diluangkan masa untuk menghadirkan diri kepada Taman Ilmu pada malam ini. Jazakumullah khairan juga kepada tim pengurusan Gembanur Iman dalam menganjurkan majlis ilmu yang sangat bermanfaat ini. Terus bersama dengan Kuliah Isya selepas ini bersama dengan Al-Fadil Ustaz Khairul Fahmi dengan Kuliah Isya. Dan sebelum kita mengakhiri majlis kita pada malam ini, saya mohon maaf zahir batin jika ada kesilapan, terkasar bahasa, tersalah bicara dan sebarang kekurangan sepanjang saya mengendalikan majlis ini. Yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang kurang baik itu datangnya daripada kami. Kita teguhkan kuliah pada malam ini dengan menjemput Al-Fadil Ustaz untuk memimpin kafaratul majlis, iaitu tasbih kifarah dan surah As. Sebelum itu saya akhiri dengan kalam mulia, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa amin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a
Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fi amanillah Ustaz. Jazakallahu khair. Barakallahu fiik.